Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Asy-Syafi'i merupakan imam ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafi'i, iaitu salah satu mazhab Islam yang banyak diikuti oleh penganut agama Islam di India, Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, fa inna insyaallah bikum lahiqun wa inna lana wa lakum al-afiyah. Inilah dia makam Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kawasan makam Imam Asy-Syafi'i ini terdapatnya makam isteri Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga yang keduanya yang diyakini sebagai tapak kaki Rasulullah SAW. Sekarang kita cuba pergi menghampiri makam. Isteri Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah tiang yang diyakini sebagai tempat menyandarnya Imam Asy-Syafi'i. Berhampiran dengan makam Imam Asy-Syafi'i terdapatnya satu makam yang masyhur, iaitu makam Zakaria Al-Ansari. Dan inilah dia makam ulama terkenal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam Fatimah Al-Aina, iaitu generasi yang ke-8 daripada Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Al-Aina binti Al-Qasim Al-Tayyib bin Muhammad Al-Ma'mun bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husin. Dia adalah saudara perempuan kepada Sayyidah Ummul Kalsum, dan makamnya terletak di antara makam Imam Al-Laitsi dan juga Imam Syafi'i di Jabal Uqba bin Amir. Beliau dinamakan dengan Al-Aina kerana matanya yang cantik dan mempunyai persamaan dengan neneknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Al-Aina memasuki Mesir bersama ibu saudaranya Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan Al-Anwar. Antara karamah Sayyidah Fatimah ialah setelah wafatnya ada orang yang menziarahi makamnya lalu membaca surah Al-Kahfi. Ada yang tersalah dalam bacaannya
Kemudian beliau membetulkannya dari dalam kuburnya. Begitulah kisah Sayyidah Fatimah Al-Aina yang masyhur, dan sekarang ianya menjadi tempat kunjungan para mukmin dan muslimin, sama ada daripada di Mesir sendiri ataupun daripada luar. مستمعينا الكرام، نرجو عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:4 دقائق. أما في حوالي 14 دقائق من بعد صلاة العصر فنقدم لحضراتكم وكالمعتاد الفترة المفتوحة بين السائل والفقير. تستضيف الفترة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وأسعد بتقديم هذه الفترة من أسرة المذيعين. Sekarang kita berada di makam Ummul Kalsum binti Al-Qasim At-Tayyib, iaitu adik-beradik kepada Fatimah Al-Aina dan juga Al-Yahya. Mengikut Imam Muhammad Zaki Ibrahim di dalam bukunya The Serenity of Ahlul Bait in Cairo, Ummul Kalsum adalah merupakan seorang yang soleh, mulia, terhormat, anak perempuan Al-Qasim At-Tayyib bin Muhammad Al-Ma'mum bin Ja'far As-Sadiq, dan dia adalah saudara perempuan As-Sayyid Al-Yahya yang serupa dengan Nabi dan saudara kepada Fatimah Al-Aina. Ummul Kalsum adalah orang yang berpuasa, menjawab panggilan, tinggal di Mesir dan meninggal di sini, dan dimakamkan di antara Masjid Asy-Syafi'i dan Al-Laj, dekat dengan tempat saudaranya Yahya, dan kemudian kubur saudara perempuannya Al-Aina. Semoga Allah meridai mereka semua, dan malam sekali bahawa kubur Ahlul Bait di kawasan ini dan yang lain diabaikan sehingga mereka hampir tidak dikenali sekarang. Beliau berkahwin di Mesir dan melahirkan beberapa orang anak yang tidak disebutkan bilangan dan namanya, dan mereka meninggal dunia semasa kecil. Beliau meninggal dunia pada akhir abad ke-3 Hijrah bersama sekumpulan wali di kuburnya. Pemandangannya terletak berhampiran dengan Sidi Yahya As-Sahibi. Semoga Allah memberkati dan merahmati beliau. Sekarang kita akan cuba memasuki kubur Ummul Kalsum. لا خليش لا شعب السياسي العبادات في البلد ان شاء الله ان شاء انا بقول لك افهمك على البرنامج عشان لو انت عندك وقت فاضي لفت النص. السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ni berada di hadapan makam Sayyid Yahya, iaitu putera Al-Qasim At-Tayyib,
bin Muhammad Al-Ma'mum bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, Sayyid Yahya adalah keturunan dari baginda Nabi SAW. Beliau dijuluki sebagai Ash-Shibih, iaitu si mirip, sebab beliau mempunyai rupa dan tubuh yang mirip dengan datuknya baginda Nabi SAW. Ahmad bin Talun, seorang jeneral tentera Abbasiyah yang memerintah Mesir, mendapat khabar bahawa ada seorang Ahlul Bait baginda Nabi SAW yang sangat mirip fizik dan akhlaknya tinggal di Hijaz. Maka ia pun mengundang Ahlul Bait tersebut beserta keluarganya untuk mendapat hadir dan menetap di Mesir. Berbagai rayuan digunakan oleh Ahmad bin Talun hingga Sayyid Yahya berkenan datang ke Mesir dengan ditemani oleh ayahnya Al-Qasim. Perilakunya ini membuat hati penduduk Mesir yang memang pencinta Ahlul Bait hormat pada jeneral tentera ini sehingga ia dapat berkuasa di Mesir tanpa ada gangguan. Kedatangan Sayyid Yahya Ash-Shibih dan keluarganya di Mesir ini disambut dengan meriah dan sukacita. Tercatat dalam buku sejarah tentang perayaan kedatangan Sayyid Yahya Ash-Shibih dan segenap keluarga Ahlul Bait ini selama beberapa hari. Bahkan kononnya Ahmad bin Talun mengerahkan semua pasukan berkudanya untuk berbaju hijau untuk memberi penghormatan menyambut kedatangan Sayyid Yahya Ash-Shibih. Diceritakan bahawa pada peristiwa kedatangan Sayyid Yahya di Mesir, ada seorang Yahudi bernama Abu Israel yang sudah kehilangan penglihatan mata, di mana Abu Israel berkata kepada putrinya, "Hantarkan saya untuk menyambut nanti jika kamu lihat dia," iaitu Sayyid Yahya, "datang melintasi di depan saya, beritahulah." Maka semasa Sayyid Yahya dan rombongan keluarga beliau melintasi, puteri Abu Israel memberitahu ayahnya. Masa itu juga Abu Israel berkata, "Wahai Tuhan, jika benar memang dia itu mirip dengan nabimu pada fiziknya, maka kembalikanlah penglihatanku." Belum habis kata-katanya itu, penglihatan si Yahudi tersebut sudah pulih hingga dia ikut bersuka cita atas kedatangan Syahid Yahya di Mesir dan akhirnya dia pun masuk Islam. Ibnu Ziyad dan Al-Shaqawi bercerita dari lisan bin Zikir, "Saya berziarah ke makam Sayyid Yahya Ash-Shibih tanpa hormat. Saya melihat satu cahaya muncul dari makam dan saya mendengar ayat innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira." Dan dari cerita ini Ibnu Ziyad berkata bahawa jika kita menziarahi perkuburan yang di situ ada makam Ahlul Bait, maka seharusnya kita membaca ayat di atas. Perilaku demikian ini dapat menjadi sebab termakbulnya doa. Diceritakan juga bahawa Sayyid Yahya tidak hanya mirip segi fizik, bahkan akhlak dan sifat-sifat kemanusiaannya juga mirip dengan baginda Nabi SAW. Kealiman Sayyid Yahya juga masyhur sehingga banyak masyarakat Mesir kala itu bertabaruk kepada beliau. Sayyid Yahya juga mempunyai tanda lahir di belakangnya seperti tanda kenabian yang dimiliki oleh datuknya. Baginda Nabi SAW kali itu, jika orang-orang masuk bilik mandi untuk bersama beliau dan melihat tanda lahir itu, maka otomatik mereka akan tergerak lidah hatinya berselawat kepada Nabi SAW. Rasa cinta dan rindu pada baginda Nabi sentiasa meluap kalau melihat tanda lahir yang dipunyai oleh Sayyid Yahya Ash-Shibih. Sayyid Yahya Ash-Shibih wafat pada 28 Rejab 263 Hijrah, iaitu pada tahun 876 Masihi. Makam beliau dekat dengan makam Imam Asy-Syafi'i. Di sekitar makam Sayyid Yahya adalah makam-makam para Ahlul Bait seperti saudaranya Abdullah bin Al-Qasim, Sayyidah Zainab binti Al-Qasim, Sayyidah Aminah binti Musa Al-Kazim, Sayyid Al-Anwar, iaitu saudara Sayyidah Nafisah dan sebagainya lagi. Sekian, terima kasih. Ini adalah makam Abu Dzar Al-Ghifari, diyakini sebagai makam beliau oleh penduduk Mesir.
Makam beliau ini adalah bersebelahan dengan makam Ummul Kalsum. Kalau kita tengok sebelah ini adalah makam Ummul Kalsum. Saudara kepada Yahya dan juga Fatimah Al-Aina. Adik tak ada. Mana? Kami. Awak tak ada dah. Oh. Ini adalah Masjid Imam Al-Laits, di mana di sebelah kanan ini terdapatnya makam beliau. Imam Al-Laits adalah merupakan guru kepada Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah kita akan cuba memasuki makam beliau. Ini dia. Ini adalah makam anak kepada Imam Al-Laits, Ibn Al-Laits, anak beliau. Dimakamkan juga di dalam masjid Imam Al-Laits. Ingat kita orang jalan tu, kita orang pergi waktu hujan ni, lecok-lecok semua dia jalan tengah sibuk je cantik. Di sinilah terdapatnya kubur Rabi'atul Adawiyah Al-Misriyah dan kubur Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Talib, iaitu anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali dengan isterinya Qaulah, iaitu di mana Sayyidina Ali selepas kewafatan Fatimah binti Rasulullah, beliau telah bernikah dengan Qaulah, dan hasil pernikahan tersebut maka beliau mendapat anak yang bernama Muhammad. Digelarkan Al-Hanafiyah kerana Qaulah itu adalah berasal daripada kawasan Al-Hanafiyah. Ini adalah kubur Rabi'atul Adawiyah Misriyah. Rabi'atul Adawiyah. Dan yang kedua ini adalah kubur Zainun, dan ketiga adalah kubur Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Talib. Adawiyah. Ini adalah kubur. Senyum-senyum. Ada ni, kau tak cak. Tadi dah. Zunnun Al-Misri. Dan yang ketiga kubur Muhammad Al-Hanafi bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam dan juga masjid Uqbah bin Amir
Al-Juhani, iaitu seorang sahabat Nabi dan lebih dikenali sebagai masyarakat awal Islam. Kalau kita tengok kepada jasa dan sumbangannya dalam bilam jihad, beliau mengambil bahagian dalam pertempuran Uhud dan dalam semua penglibatan tentera selepas itu. Uqbah meninggalkan sebuah mushaf hasil karya tangannya sendiri. Mushaf tersebut sebelum ini masih ada di Mesir, di Universiti Jamiah yang terkenal dengan nama Jamiah Uqbah Ibn Amir. Di akhir mushaf tersebut tercantum kalimah katabahu Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kewafatan dan nasihat beliau. Tatkala sakit mendekati ajal, ia berada di Mesir. Dikumpulkannya anak-anaknya, lalu dia berwasiat, hai anak-anakku, aku larang kamu melakukan 3 perkara, maka jauhilah ketiga-tiganya. Pertama, jangan menerima hadis Rasulullah kecuali dari orang yang siqah. Kedua, jangan berhutang sekalipun pakaian kamu compang-camping. Ketiga, jangan menulis syair, iaitu sajak, sehingga menyebabkan hati kamu lalai terhadap Al-Quran. Dia dimakamkan di kaki bukit Al-Muqattam dan kini menjadi tempat penziarah yang datang untuk melihat makam beliau. Sekian. Ini adalah makam Uqbah bin Amir.